Para ulama telah sepakat tentang anjuran untuk dikerjakan solat istisqa ketika mana keadaan memerlukan, ya, ketika mana keadaan mendesak, ya, dianjurkan. Para ulama sepakat tentang anjuran mengerjakan solat istisqa, kecuali Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah pada mazhab Hanafi, beliau rahimahullah melihat bahawa istisqa ini hanya sekadar doa sahaja, ya. Seperti mana yang seperti mana yang beliau berhujah dengan hadis yang kedua tadi, hadis yang ke-158 yang kita baca tadi. Imam Abu Hanifah melihat bahawa istisqa ni tidak ada solat, tetapi hanya doa sahaja. Tetapi hal ini berbeza dengan pendapat majoriti para ulama, ya, majoriti para mazhab, para imam mazhab, bahawa solat istisqa, ya, memang satu yang dianjurkan, ya. Baik, bagaimana umat Islam mengerjakan solat istisqa ini? Bagaimana ia dianjurkan, ya, caranya, tata cara nak mengerjakan solat istisqa? Pertamanya, masyarakat Islam di sebuah tempat yang ingin mengerjakan solat istisqa dianjurkan supaya mereka keluar, ya, untuk nak pergi ke musalla, ke tempat mereka nak semayang istisqa tu. Dianjurkan untuk mereka keluar secara khusyuk, ya, secara tunduk merendah diri dan dalam keadaan berharap, ya. Dengan erti kata lain, bukan dalam keadaan mereka bergembira seperti mana bila mereka nak keluar mengerjakan solat hari raya, ya. Istisqa keadaannya adalah berbeza sama sekali, dalam keadaan, ya, tunduk, ya, dalam keadaan khusyuk, ya, dan berharap, ya. Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadallilan mutawadhi'an mutakhashshi'a mutadarri'a, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan solat istisqa dalam keadaan merendah diri, ya, merendah diri, tawadhu', khusyuk dan berharap, ya. Baik, itu yang pertama. Seterusnya, ya, jemaah yang ingin mengerjakan solat istisqa dianjurkan untuk, ya, imamnya menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah yang isi kandungannya bersesuaian dengan keadaan lah, ya, bersesuaian dengan keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Di samping memperbanyakkan istighfar dan berdoa serta menegah daripada perkara-perkara kezaliman dan maksiat, serta tuntutan serta menuntut jemaah yang hadir supaya memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hal-hal ini semua yang akan membuatkan harapan mereka supaya Allah menurunkan hujan dimudahkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dan ketika khatib menyampaikan khutbah, ya, dianjurkan buat khatib untuk berpaling menghadap kiblat, ya. Pada mulanya dia menyampaikan khutbah dengan menghadap jemaah yang hadir, tetapi apabila disampai dia nak membaca doa, dianjurkan supaya khatib berpaling menghadap kiblat, ya. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang pertama tadi, ya, bagaimana Rasulullah, ya, menghadap kiblat dan berdoa, ya. Kenapa menghadap kiblat? Kerana, ya, apabila kita berpaling menghadap kiblat, ia adalah di antara sebab-sebab terkabulnya doa kita, ya. Dan tentang berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, satu aspek yang berbeza, satu aspek khusus tentang solat istisqa ni adalah dianjurkan, ya, untuk memalingkan, untuk mengalihkan
selendang, ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang pertama tadi, ya. Baginda menghadap kiblat dan berdoa seraya membalikkan selendangnya, ya. Mana kalau ada selendang, ada kain sebelah kanan, dipalingkan sebelah kiri. Kalau ada kain di sebelah kiri, dipalingkan sebelah kanan. Begitu, ya. Itu maksud membalikkan selendangnya, ya, dipalingkan, ya, daripada kanan ke kiri atau ke kiri, dari kiri ke kanan, ya. Para ulama mengatakan bahawa ini sebagai satu harapan, ya, daripada kita, ya, ketika kita berdoa apabila dipalingkan selendang itu, ya, supaya Allah memperkenankan doa kita dengan diubah keadaan, ya, daripada kemarau kepada hujan, ya, daripada kering kepada basah, daripada keadaan susah diubah keadaan itu kepada senang, ya, buat umat Islam yang sedang mengalami kemarau itu, ya. Juga ketika berdoa, ya, ketika khatib berdoa dengan menghadap kiblat dan sesudah memalingkan selendangnya, dianjurkan buat khatib dan juga jemaah, ya, mengangkat kedua tangan mereka, ya, ketika berdoa. Ya, dianjurkan untuk mereka sama-sama mengangkat tangan, berdoa, mengaminkan doa khatib, ya, seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis yang kedua, ya, hadis 158 tadi, ya, di mana dalam satu riwayat, ya, daripada hadis Anas bin Malik tadi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, farafa'a yadayhi yad'u wa rafa'an nas aydihim yad'un. Ada tambahan riwayat di situ bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya dan orang-orang pun mengangkat kedua tangan mereka berdoa, ya. Mereka sama-sama mengangkat kedua tangan, ya. Jadi dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq dan disambungkan sanadnya oleh Imam Al-Baihaqi, ya, disebutkan bahawa orang-orang pun, jemaah-jemaah yang hadir pun sama-sama mengangkat kedua tangan mereka mengaminkan doa imam, ya. Dan imam apabila mengangkat kedua tangan, ya, dianjurkan untuknya mengangkat kedua tangannya lebih tinggi daripada kebiasaan, ya. Kalau kebiasaan mungkin sampai sini, ya, maka imam dianjurkan untuk mengangkatnya lebih tinggi lagi, ya. Hal ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Anjuran untuk mengangkat kedua tangan itu lebih tinggi daripada biasa, khas buat imam sahaja, ya. Adapun jemaah makmum di belakang, mereka mengangkat kedua tangan mereka seperti biasa. Ini juga seperti mana dalam riwayat, dalam sebuah lafaz daripada riwayat Anas bin Malik, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, wa annahu yarfa'u hatta yura bayadha ibtayh, bahawa Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat warna putihnya kedua ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi angkat kedua tangan lebih daripada kebiasaan sehingga nampak kedua ketiaknya, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma hal itu dianjurkan buat imam sahaja, ya. Jemaah yang lain mengangkat seperti biasa sahaja, ya.